Hari ini, kita akan pelajari firman Tuhan yang bertajuk Bapa Ansanghong ialah Tuhan, Kristus yang datang kali kedua. Apabila kita berkata bahawa Kristus Ansanghong ialah Kristus yang datang kali kedua dan Tuhan yang datang ke bumi ini, ramai orang bertanya, Dia datang ke bumi ini dalam badan manusia yang sama seperti kita. Bagaimanakah Dia ialah Tuhan? Kini, ramai orang di dunia sedang mengatakan apa yang dikatakan oleh orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi pada 2000 tahun dahulu. Kalau begitu, kita harus bersedia untuk membuktikan dengan segera bahawa Kristus Ansanghong ialah Tuhan, bukan? Untuk itu, kita perlu melihat melalui kisah para rasul, bagaimana para rasul melakukan kerja penginjilan pada 2000 tahun dahulu. Setelah menerima Roh Kudus hujan awal musim pada hari Pentakosta, mereka sentiasa mengabdikan diri untuk membuktikan bahawa Yesus ialah Kristus. Pada masa itu, manusia di dunia ini memandang Yesus sebagai anak Maria dan Yusuf, yaitu seorang tukang kayu di Nazaret. Mereka menganggap dia hanya sebagai seorang ketua agama baru. Nampaknya ada banyak perbezaan antara apa yang kita fikirkan dengan apa yang Tuhan fikirkan di dunia rohani. Jadi hari ini, di bawah tajuk Bapa Ansanghong ialah Tuhan, Kristus yang datang kali kedua, kita akan pelajari firman Tuhan bahawa Dia ialah Tuhan kerana Dia memenuhi ramalan takhta Daud. Para nabi di dalam Alkitab meletakkan banyak hal dalam ramalan agar kita dapat menerima Kristus yang datang kali kedua, yang datang ke bumi ini melalui pelbagai perbuatan Daud dan kehidupannya. Jika kita gagal memahami bahawa Kristus Ansanghong yang telah datang ke bumi pada zaman ini ialah Tuhan yang telah memenuhi ramalan Daud, kita tidak dapat berkata dengan yakin, Dia ialah Tuhan kerana Dia telah memenuhi ramalan Daud. Betul? Untuk ini, sekarang marilah membuka buku Wahyu, bab 5. Bab 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia, yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, kerana tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Sebuah gulungan kitab di sini ialah Alkitab, bukan? Tidak ada seorang pun yang dapat membuka atau melihatnya. Maksudnya, tidak ada orang yang dapat membuka Alkitab yang telah dimeteraikan ini. Dalam erti kata lain, tiada seorang pun yang layak membuka atau melihat kitab ini. Betul? Oleh kerana situasi ini terjadi, Rasul Yohanes sangat berputus asa dan menangis. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, kerana tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu siapa? Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Tiada seorang pun yang dapat membuka atau melihat semua firman itu, tetapi hanya Tunas Daud yang dapat melakukannya. Kalau begitu, semua manusia harus menaruh harapan pada siapa? Haruskah kita bergantung kepada seseorang yang telah membaca Alkitab ribuan atau puluhan ribu kali? Haruskah kita bergantung kepada profesor teologi? Haruskah kita bergantung kepada pastor yang terkenal? Dikatakan bahawa tiada seorang pun yang dapat mentafsirkan makna 66 buah buku Alkitab sebetulnya kepada kita. Namun, ada seorang yang boleh kita harap dan percayakan. Tiada siapapun kecuali Tunas Daud. Jika begitu, kita harus bergantung kepada siapa untuk keselamatan kita? Kita harus bergantung kepada Tunas Daud. Pertama sekali, melalui buku Wahyu bab 22, marilah kita pelajari setelitinya siapakah Tunas Daud, agar kita dapat menerima Daud yang akan datang pada zaman ini.
Buku Wahyu bab 22, ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah siapa? Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tunas Daud merujuk kepada siapa? Yesus. Ada sesiapakah yang dapat membuka, melihat dan mengajar Alkitab ini, kecuali Yesus? Tidak ada. Bahkan seorang pakar yang sangat terkenal, yang telah banyak mempelajari Alkitab pun, tidak dapat menggantikan kerja ini. Tiada sesiapa pun yang dapat membuka Alkitab, yang telah dimeteraikan, dan membenarkan kita melihatnya, kecuali Kristus, yaitu tunas Daud. Sehingga sekarang, umat manusia telah menjalani kehidupan dalam kegelapan rohani, tidak mengetahui sama ada ibadah hari Ahad, Christmas, dan salib adalah kehendak Tuhan atau tidak. Namun, tertulis bahawa tunas Daud akan datang dan mendedahkan semuanya. Yohanes melihat wahyu itu setelah Yesus yang datang kali pertama naik ke syurga. Oleh itu, tunas Daud yang akan membuka Alkitab yang telah dimeteraikan itu merujuk kepada Kristus yang datang kali kedua. Kalau begitu, mengenai Kristus yang datang kali kedua, para nabi telah meramalkan apa di dalam Alkitab? Marilah lihat buku Hosea, bab 3 ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Tuhan mereka. Dan siapa? Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Daud ialah orang sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Pada kira-kira 3000 tahun dahulu, dia ialah orang sebenar yang hidup di bumi ini sebagai Raja Israel dan mati. Betul? Namun tertulis, mereka akan datang dengan gementar kepada Daud pada hari-hari terakhir. Daud ini bukan merujuk kepada Daud fizikal, tetapi Daud rohani, yaitu Yesus yang datang kali kedua, yang muncul di dalam buku Wahyu bab 22, ayat 16. Alkitab berkata, mereka akan datang dengan gementar kepada Yesus yang datang kali kedua, dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi, hanya apabila kita mempunyai pengetahuan asas tentang Daud, kita akan dapat mencari pelbagai maklumat tentang bagaimana Kristus yang datang kali kedua akan datang ke bumi ini. Buku 2 Samuel bab 5 ayat 4 berkata, Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Dia menjadi raja dan menaiki takhta. Dia menjadi raja pada umur 30 tahun. Dan memerintah berapa tahun? Tertulis bahawa 40 tahun lamanya dia memerintah. Melalui pengetahuan tentang Daud ini, kita dapat mencari ramalan penting yang dihubungkan dengan Yesus yang datang ke bumi ini dalam nama Daud pada hari-hari terakhir. Marilah kita melihat kehidupan Yesus yang datang kali pertama dan kedua melalui kehidupan Daud. Buku Lukas bab 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus, dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, Yesus mula menginjil dan mengajar setelah dibaptis. Ketika dia dibaptis, berapakah umur dia? Ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut buku 2 Samuel bab 5, apabila Daud menjadi raja, berapakah umur dia? Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Yesus boleh dibaptis apabila dia berumur 20 atau 10 tahun. Dia boleh dibaptis pada umur berapapun. Namun, dia dibaptis pada umur 30 tahun. Ini adalah titik ramalan yang penting untuk memastikan fakta bahawa Yesus Kristus datang ke bumi ini dalam nama Daud. Baptisan
bermaksud pengurapan rohani. Dalam Perjanjian Lama, seseorang dapat menjadi raja hanya setelah diurapi, bukan? Yesus menerima baptisan, yaitu pengurapan rohani pada umur 30 tahun. Untuk memenuhi ramalan takhta Daud, dia harus memerintah kerajaan Injil selama 40 tahun. Namun, dia tidak dapat, dan dia memerintah kerajaan Injil selama berapa tahun? Marilah melihat buku Lukas, bab 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah berapa tahun? 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Di sini, pokok ara melambangkan negara Israel. Aku memberitakan Injil selama 3 tahun. Yesus mengumpamakan umat Israel sebagai buah ara. Daud menjadi raja pada umur 30 tahun, dan Yesus dibaptis pada umur 30 tahun. Daud memerintah kerajaan fisikal selama 40 tahun, tetapi Yesus Kristus, yang dilambangkan sebagai Daud, hanya melakukannya selama 3 tahun. Mengapa? Ada rahasia yang sangat penting terkandung dalam ini, tentang fakta bahawa Kristus akan datang ke bumi ini sebagai manusia untuk memenuhi baki selama 37 tahun. Marilah kita melihat buku Lukas, bab 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api bermaksud Injil. Aku datang untuk memberitakan Injil kepada semua manusia. Dan betapakah aku harapkan, api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Baptisan ialah upacara yang kita terima apabila kita berada dalam badan manusia, bukan? Namun, Yesus yang sudah dibaptis berkata bahawa dia harus menerima baptisan. Marilah melihat bab 3 sekali lagi, ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Di dalam buku Lukas bab 3, Yesus dibaptis dan memulakan pelayanannya apabila dia berumur 30 tahun. Marilah kembali ke buku Lukas, bab 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan, api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Yesus sudah dibaptis, tetapi dia berkata bahawa dia harus menerima baptisan sekali lagi. Mengapa dia harus dibaptis sekali lagi? Ada ramalan 40 tahun Raja Daud, tetapi Yesus memenuhinya hanya 3 tahun. Jadi, dia harus memenuhi baki selama 37 tahun. Untuk memenuhinya, apakah yang harus dia lakukan? Dia mesti datang ke bumi dalam badan manusia, dibaptis sekali lagi, dan memerintah kerajaan Injil selama 37 tahun yang berbaki itu untuk memenuhi ramalan Daud. Betul? Dalam semua penyelamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan, kedatangan Yesus kali kedua diperlukan. Sebab itulah, Tuhan meramalkan waktu yang Yesus akan datang sekali lagi di dalam Alkitab. Bilakah dia datang dan menerima baptisan tersebut? Dia menerima baptisan bermaksud bahawa dia tidak datang dalam bentuk roh. Baptisan dapat dijalankan hanya apabila seseorang berada dalam badan manusia. Melalui buku Matius bab 24, marilah melihat bila dia akan datang. Matius bab 24, ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-murid mengajukan soalan kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus mengenai tanda kedatangannya, yaitu kedatangan kali kedua dan tanda kesudahan zaman. Yesus menjelaskan tentang kedatangannya dalam ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bilakah kedatanganmu? Adakah engkau akan datang setelah 10 tahun atau 50 tahun? Apabila murid-murid bertanya seperti itu, kerana ingin tahu, dia menjelaskan perumpamaan tentang pokok ara, mengatakan bahawa itu ialah tanda kedatangan dia dan kesudahan dunia. Sudah di ambang pintu, maksudnya kita dapat menerimanya, sebaik saja kita membuka pintu. Kalau begitu, apa maksud ini dan bila hal ini akan terjadi? Tuhan sebenar kita berkata bahawa Dia akan datang apabila ranting-ranting pokok ara melembut dan mulai bertunas. Jika kita memahami perumpamaan ini sebetulnya, kita tidak akan ditipu walaupun dikatakan, lihat, Kristus ada di sini, atau Dia ada di sana. Sebaliknya, kita pasti akan dapat menerima Kristus yang sebenar, bukan? Untuk mempunyai iman sebegitu, kita harus pelajari tentang pokok ara. Pokok ara merujuk kepada negara Israel, atau umat Israel. Seperti yang Anda ketahui sebaiknya, Yerusalem, yaitu ibu kota Israel, dikepung oleh Jeneral Rom Vespasian pada sekitar tahun 68 Masehi. Ini adalah pengepungan pertama Yerusalem. Yesus juga pernah mengutuk pokok ara di tepi jalan untuk memberitahu kita tentang kemusnahan Israel sebelumnya, bukan? Katanya, kamu tidak dapat menghasilkan buah lagi selama-lamanya. Ketika murid-murid kembali, mereka mendapati bahawa pokok ara yang Yesus sebutkan itu telah layu dan mati. Mengapa hal ini tertulis di dalam 4 buah buku Injil Alkitab? Orang yang tidak tahu sebabnya akan bertanya, itu bukan musim buah ara. Tetapi mengapa Yesus mengutuk pokok itu? Kerana ia tidak berbuah. Melalui pokok ara, Yesus menunjukkan masa depan Israel kepada murid-muridnya sebagai objek pelajaran. Yesus telah pun memberitahu murid-muridnya bahawa Yerusalem akan diserang oleh sebuah negara lain. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentera, janganlah ragu-ragu, tetapi kamu harus melarikan diri dari kota itu. Jeneral Vespasian mengetuai tentera Rom dan mengepung Yerusalem. Sementara itu, Nero, yaitu Maharaja Rom, membakar kota Rom. Apabila orang Rom mendapat tahu bahawa Nero ialah pelaku pembakaran itu, rusuhan besar meletus untuk menyingkirkan Maharaja. Maharaja Nero akhirnya membunuh diri. Selepas kematian Nero, Jeneral Vespasian menarik balik pasukan yang mengepung Yerusalem dan kembali ke Rom untuk menghentikan rusuhan itu. Setelah kembali ke Rom, dia menghentikan rusuhan itu dan menjadi Maharaja. Pada tahun 70 Masehi, dia mengutus anaknya, Jeneral Titus, dan mengepung Yerusalem buat kali kedua untuk menalukinya. Ketika pengepungan itu dibebaskan, pada waktu serangan pertama, orang yang memperhatikan ramalan Yesus berkata, inilah waktu yang Yesus sebutkan bahawa kita harus melarikan diri. Jadi mereka semua melarikan diri ke kota Pela, dan tidak ada seorang pun yang mati. Namun orang yang tidak mempercayai Yesus, yang berada di kota berfikir, walaupun Rom ialah negara yang hebat, mereka telah berundur kerana tidak dapat mengatasi tentangan tentera Israel kita. Sebab itulah mereka tetap berada di kota itu. Orang yang mempercayai ramalan Yesus melarikan diri ke kota Pela yang jauh. Apabila tentera Rom mengepung dan menyerang kota Yerusalem pada bulan April tahun 70 Masehi, orang yang berada di dalam kota panik kerana bekalan barang ke kota Yerusalem terputus. Akhirnya, seramai 1,1 juta orang terbunuh dan kira-kira 97,000 orang diambil sebagai tawanan. Negara Israel lenyap dari sejarah. Yesus telah meramalkan kemusnahan Israel melalui pokok ara. Dia memberitahu kita bahawa Anak Manusia datang ketika kita melihat perubahan tertentu terjadi pada pokok ara yang telah mati. Yesus menyatakan Israel yang akan kehilangan kedaulatan dan negaranya sebagai pokok ara yang layu.
Dia juga menyatakan tentang pemulihan kedaulatan Israel yang telah hilang itu. Apabila ranting pokok ara melembut dan mulai bertunas, ketahuilah bahwa anak manusia sudah dekat. Anda semua sudah tahu tentang sejarah Israel. Setelah kehilangan negara dan kedaulatan pada tahun 70 Masehi, mereka mengembara di seluruh dunia sebagai pengembara yang tiada negara selama kira-kira 1019 tahun. Semua orang tahu tentang sejarah. 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh tentera Nazi Jerman melalui Holocaust sewaktu Perang Dunia II, bukan? Namun, negara dan kedaulatan Israel telah dipulihkan pada 14 Mei 1948. Tanah Israel yang sudah menjadi tanah asing setelah lebih dari 1000 tahun itu akan dikembalikan kepada orang Israel. Sekiranya tidak diramalkan, peristiwa ini tidak akan berlaku. Contohnya, di Korea Purba, Raja Kwanggeto yang Agung, dia memerintah Manchuria, yaitu wilayah di China sekarang. Apakah yang akan berlaku jika Korea menuntut kepulangan Manchuria? China tidak akan memulangkannya. Apa yang tidak diramalkan tidak akan terjadi. Siapakah akan datang ketika Israel dipulihkan? Kristus yang datang kali kedua, yaitu Raja Daud akan datang. Oleh itu, ketika negara Israel mendapat kembali kedaulatannya, Kristus akan menerima baptisan dan membuka pintu Injil. Apabila kamu melihat ranting pokok ara melembut dan mulai bertunas, ini adalah tanda bahwa aku akan datang ke bumi ini buat kali kedua dan memulakan Injil. Di dalam buku Wahyu bab 3, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang membuka pintu, aku akan makan bersamanya dan dia bersamaku. Tahun pintu dibuka adalah tahun 1948. Apabila ranting pokok ara melembut dan mula bertunas, inilah masanya Raja Daud rohani datang buat kali kedua. Walaupun seseorang meniru dan berpura-pura menjadi Daud, dia tidak dapat menjadi Daud. Daud mempunyai tanda yang hanya dia miliki. Betul? Kalian semua, kita tidak mengisytiharkan bahawa Bapa Ansang Hung ialah Tuhan tanpa bukti. Dia mesti dibuktikan oleh Alkitab dan para Nabi, bukan? Yesus melakukan kerja penginjilan hanya selama 3 tahun. Dia mesti memenuhi baki 37 tahun itu pada kedatangannya yang kedua. Kalau begitu, tahun 1948 ditambah 37 tahun adalah tahun berapa? Tahun 1985, bukan? Apakah yang terjadi pada tahun 1985? Buku Mika bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apakah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir? Tuhan sendiri akan datang ke bumi dan mengisytiharkan hukum di Sion. Marilah melihat apa lagi yang akan terjadi seterusnya melalui ayat 6. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencah-pencah dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit puteri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Siapakah raja Sion, yaitu Tuan di atas segala Tuan, Tuhan kita, atau sudah binasakah penasihatmu? Buku Yesaya bab 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Tertulis bahawa Tuhan yaitu penasihat sudah binasa. Hal ini akan terjadi di mana? Ini akan terjadi di Sion. Dia datang ke bumi ini pada tahun 1918 dan dibaptis menurut ramalan pada tahun 1948 pada umur 30 tahun.
Lalu dia naik ke syurga pada tahun 1985 setelah memenuhi 37 tahun, iaitu baki tempoh ramalan takhta Daud. Ada tertulis, tiadakah raja di tengah-tengahmu atau sudah binasakah penasihatmu? 4 tahun sebelum kenaikan bapa, dia meninggalkan artikel melalui akhbar agama mingguan. Yesus yang datang kali kedua mesti meninggal dunia selepas melakukan kerja penginjilannya selama 37 tahun menurut takhta Daud. Kita perlu pelajari ramalan tentang bapa yang menakjubkan ini. Dia ialah Daud, bukan hanya kerana dia dibaptis pada tahun 1948. Ada peranan dan tugas yang hanya dapat dilakukan oleh Daud. Tuhan mengamanahkan perjanjian abadi hanya kepada Daud. Jadi tiada sesiapa pun yang dapat membawa perjanjian abadi ini kecuali Daud. Bukankah perjanjian abadi ini ialah perjanjian baru yang kita kenali sebaiknya, memandangkan dia memimpin kerajaan Injil dengan perjanjian baru selama 3 tahun pada kedatangannya yang pertama, dia juga perlu memimpin kerajaan Injil dengan hukum perjanjian baru selama 37 tahun pada kedatangannya yang kedua. Tiada sesiapa pun yang telah naik ke syurga setelah menyelesaikan kerja penginjilan selama 37 tahun dari tahun 1948 sehingga tahun 1985, kecuali Kristus Ansanghong. Siapakah yang mengisytiharkan perjanjian baru dan membawanya semula ke bumi ini? Siapakah yang memulihkan hari Sabat, Paskah, dan 7 perayaan dalam 3 kali perjanjian baru untuk semua manusia pada zaman ini? Hanya Bapa Syurgawi kita, yaitu Kristus Ansanghong. Hari ini, ramai Kristus palsu dan Nabi palsu datang dari tempat di mana tiada kebenaran perjanjian baru, berkata, akulah dia yang diramalkan di dalam Alkitab, akulah dia. Walaupun mengatakannya sebanyak puluhan atau ratusan kali, mereka tidak dapat menjadi Yesus yang datang kali kedua. Kerana mereka bukan Kristus yang datang kali kedua, mereka tidak menyebut Paskah atau hari Sabat. Walaupun mereka mendakwa diri sebagai Kristus yang datang kali kedua, mereka menyambut ibadah hari Ahad dan Krismas. Marilah melihat buku Yehezkiel, bab 37. Buku Yehezkiel ditulis kira-kira 400 tahun selepas Raja Daud fizikal mati. Ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Domba-domba yang dibimbing oleh Daud akan hidup menurut peraturanku dan melakukan ketetapanku dengan setia. Maksudnya, sebelum Daud muncul, adakah mereka melakukan peraturan dan ketetapan Tuhan? Hanya setelah Daud muncul, mereka mula hidup menurut peraturan Tuhan dan melakukan ketetapannya dengan setia. Juga tertulis bahawa orang yang dapat membuka Alkitab hanyalah Daud. Melalui buku Yehezkiel bab 37, kita dapat tahu bahawa situasi ini terjadi setelah Daud muncul, bukan sebelum kemunculannya. Ayat 25, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, yang mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka, dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jika Bapa tidak datang ke bumi ini dan mengajar kita ketetapan, hukum serta semua perintah perjanjian baru, dapatkah kita mengetahui tentang hari Sabat, Paskah, perayaan, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Apakah yang dikatakan di dalam buku Mika bab 4, siapakah yang akan mengajar kita? Tertulis, pada hari-hari terakhir, Tuhan sendiri akan datang dan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sekiranya dia tidak mengajar, kita tidak akan tahunya. Kerana Alkitab telah dimenteraikan, semua orang akan menangis, sama seperti Rasul Yohanes. Tiada seorang pun yang dapat membukanya di syurga, di bumi atau di bawah bumi. Namun Bapa Syurgawi Ansanghong yang datang ke bumi ini, membuka jalan kebenaran dan membuat kita mengetahui sepenuhnya tentang Injil Perjanjian Baru, agar kita dapat kembali ke syurga.
Dia datang apabila Republik Korea sedang menderita kemiskinan teruk. Dia dilahirkan di bumi ini apabila Korea berada di bawah penindasan Jepun sewaktu Perang Dunia Pertama. Tidak lama selepas dia dibaptis, Perang Korea meletus pada 25 Jun 1950. Akibat perang selama 3 tahun ini, Korea menjadi negara yang paling lemah dalam ekonomi di dunia. Sejak itu, kira-kira 70 tahun telah berlalu. Kini, Korea telah menjadi salah satu daripada 10 negara terkuat dari segi ekonomi di dunia. Seluruh dunia sedang terkejut. Dia datang ke bumi ini pada masa-masa sukar itu dan memimpin gereja dalam kesusahan. Dia ialah Bapa kita yang muncul menurut ramalan dan juga naik ke syurga menurut ramalan. Bahkan selepas kenaikan, dia masih memimpin kerja penginjilan ini bersama dengan Ibu Syurgawi yang berada di bumi ini. Jadi marilah membuktikan dan bermegah tentang Bapa. Marilah melihat buku Yesaya, bab 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan apalagi, janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Pada masa gereja awal, Yesus datang ke bumi ini dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ketika dia naik ke syurga setelah 40 hari, dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Murid-muridnya membuktikan setekunnya, Yesus ialah Kristus. Namun, orang di sekeliling mereka berkata, bukankah dia anak tukang kayu? Bagaimanakah manusia boleh menyamakan diri dengan Tuhan? Setiap kali para muridnya menginjil bahawa Yesus ialah Kristus, ramai orang menghalang dan memfitnah mereka. Bagaimana pula dengan kita yang hidup pada zaman Roh Kudus? Perkara yang sama berlaku. Yesus yang datang pada zaman anak ialah Kristus Ansanghung yang datang pada zaman Roh Kudus. Jadi situasi yang sama akan berlaku. Oleh itu, adalah semula jadi bahawa halangan dan fitnahan sentiasa mengikut kita. Halangan dan fitnahan hanyalah peranan mereka. Kita tidak harus membawanya ke dalam hati sebagai faktor yang akan menyejukkan atau kehilangan iman kita. Apakah yang dikatakan ayat 8? Sebab gengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang ku berikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang merumahkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan apa? Akan menjauh. Kita ialah orang yang telah diramalkan di dalam Alkitab. Apabila Bapa berada di bumi ini, saya ialah seorang belia. Saya bertanya, Bapa, apakah yang harus para belia lakukan untuk menggembirakan Tuhan? Sekiranya Bapa dapat memberikan para belia hanya satu sifat dalam iman, apakah yang Bapa pilih di antara banyak sifat? Dia menyuruh saya beriman. Bapa berkata, peganglah iman. Kini saya memikirkan semula, walaupun iman para rasul pada 2000 tahun dahulu sangat hebat sehingga dunia tidak layak menampung, iman mereka tidak dapat disempurnakan tanpa kita. Tuhan mahu kita memiliki iman yang terbaik sepanjang zaman, yaitu zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Para rasul hanya mengetahui ramalan yang akan terjadi pada masa depan. Mereka tidak dapat melihat ramalan itu dinyatakan. Mereka tidak menyaksikan ranting pokok ara menjadi lembut dan mula bertunas. Namun, bukankah kita hidup pada zaman pemenuhan? Tuhan menunjukkan mereka Yerusalem yang merupakan pengantin perempuan, isteri anak domba, hanya melalui perumpamaan. Bagaimana pula dengan kita? Kita melihat Yerusalem sebenar, bukan? Kita menerima berkat ibu dan mendengar doanya. Anda fikir betapa banyaknya Yohanes dan semua nenek moyang iman mencemburui kita. Nampaknya kita tidak tahu betapa berbahagianya kita. Kita ialah keturunan Daud dan anak-anak Tuhan yang telah diramalkan.
Bukankah emas dianggap sebagai harta yang paling bernilai di dunia? Dikatakan bahawa yang kedua adalah garam dan yang ketiga adalah sekarang. Aku akan bekerja keras dari esok. Aku tidak mahu melakukan banyak pada tahun ini kerana pandemik. Aku boleh melakukannya pada tahun depan. Orang itu kehilangan harta yang disebut sekarang. Saya meminta agar anda dapat menjadi anak-anak Sion hebat yang membuktikan bapa dan bermegah tentang ibu. Kerana kita telah dikurniakan harta yang disebut sekarang. Mengharapkan anda menerima banyak rahmat, saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.